Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali bersama saya dalam channel Zcraft Crochet. Okey, apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat selalu hendaknya. Jaga diri, jaga keluarga. Semoga di musim-musim Covid ni kita saling menjaga hendaknya. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah melanggan saya punya channel. Terima kasih lagi kerana sudi support saya. Okey, kepada yang belum melanggan, bolehlah tekan butang langgan untuk anda dapatkan video-video saya yang akan datang. Okey, jangan lupa juga tekan butang loceng untuk dapatkan notification apabila saya memuat turun naik video-video yang terbaru. Okey, untuk sesi kali ni saya nak tunjukkan cara kita nak buat bakul telur bentuk granny square, iaitu bentuk 4 segi, dan juga bila kita lipat dia akan jadi 3 segi. Okey, hasilnya cantik ya. Kita boleh buat satu color ataupun dua color, ikut pada mana yang suka Okey, kat sini saya gunakan hooks. Yang ni saya guna hook biasa, saiz dia 1.0 mm. Kemudian kita gunakan butang untuk jahit. Tapi hari ni saya tak dapat tunjuk cara nak jahit. Boleh tengok pada video sebelum ni lah macam mana cara nak jahit, sebab saya cari butang jarum saya tak tahu mana duduk, tak jumpa. Okey. Kemudian gunting macam biasalah untuk kita potong benang. Dan dekat sini saya gunakan benang nona. Saya nak mix dua warna supaya dia nampak belang-belang macam ni. Okey, tapi belang dia ni kita nak berapa jalur untuk satu warna, yang tu terpulang pada kreativiti masing-masing. Okey, hari ni saya nak buat warna pink dan juga warna putih. Okey, benang ni benang nona ya. Okey, sebelum tu kita akan buat magic ring macam biasa. Okey, kita mulakan untuk buat magic ring dulu. Okey, ni style saya lah. Kalau perempuan rasa selesa yang cara mana, boleh buat cara sendiri ya. Okey, kita buat dekat sini 1, 2, 3 chain. Okey, kemudian kita akan buat dalam ni 4 DC termasuk yang 3 chain ni. Okey, 1. Okey, 2 dah kira, 1 pula. 3. Kemudian 4. Okey, dah ada 4. Kita buat 2 chain. Kemudian kita ulang buat 4 DC lagi. 1, 2, 3, 4. Okey, buat 2 chain lagi. Kita perlukan dekat sini 4 kali. Ni dah kita buat 2, jadi kita ulang buat 2 kali lagi. Okay, saya kecilkan dulu lubang dia. Okey, kita buat 2 chain. Kemudian kita naikkan lagi 4 DC. 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat lagi 2 chain. 2, kemudian buat lagi 4 DC. Sama juga teknik. 2, 3, 4. Okey, kita buat lagi 2 chain. Kemudian kita akan slip stitch dekat sini. Okey.
kita buat dulu 3 chain dan kita akan rapatkan yang bahagian lubang ni. Okey, kita tarik bagi dia rapat. Okey, dia dah rapat. Okey, kat sini kita simpul supaya tak terbuka dia punya lubang tu yang kita dah tarik rapat tadi. Okey, dah simpul, kita selitkan je dekat bahagian celah-celah di sini. Supaya benang tu tersorok dalam tu. Okey, selitkan je. Okey, yang ni kita buang potong dulu. Okey. Okey. Kemudian kita akan teruskan. So, kita akan buat dekat sini 4, 1 disi setiap satu ya. Okey, kita buat dulu. 1, 2, 3. Okey, dah cukup 4 yang asal ni tadi. Okey, ni saya buat sehabis-habis perlahan ya supaya semua boleh faham ya. Okey, kemudian dekat dalam ni kita akan buat 2 lisi sebagai penambahan untuk membesarkan dia punya granny ni. Okey, dah siap 2. Kita buat 2 chain. Okey, yang ni kita ulang saja teknik bawah ni, cuma dekat bahagian ni kita akan buat penambahan dalam lubang ni ya. Maknanya di setiap bucu ni kita akan tambah 4 disi dalam satu lubang. Okey, kita buat 2 dulu, kemudian kita buat 2 chain. Kemudian buat lagi 2 disi dalam lubang untuk bahagian sebelahnya. Dia akan jadi 4 bucu kat sini. Okey, boleh nampak? Okey, jadi yang bahagian sinilah nanti akan membuat kita punya granny ni semakin membesar ya. Okey, kita buat yang ni 1 disi setiap satu. Okey, yang untuk asas bawah dia ni tetap 4 ya. Cuma kita tambahkan 2 di kanan dan 2 di kiri. Okey, kena kira ya, takut nanti terlebih ataupun tak cukup. Kalau tak cukup, nanti kita punya bakul ni akan jadi sengit lah. Jadi nak kena selalu kira supaya kiraan tu ngam ya. Okey, kita tambah 2 bahagian tepi. Okey, kita buat 2 chain. Tambah lagi 2 disi. Step yang sama sehingga habis satu pusingan. Okey. 2, 3, 4. Okey, tambah 2 di sini. 1, 2. Okey, kita buat 2 chain dan kita tambah 2 disi di bahagian sebelah. Tetap dalam lubang yang sama ya. Okey. So, kita teruskan dengan 4 disi lagi. Yang sini tetap akan 4 sampai kita punya baris untuk membentuk dia punya 4 bucu. Cuma kita tambah di bahagian tengah chain ni saja. Hanya penambahan di bahagian situ. Di baris ni pun kita letak 2-2 juga ya. Okey, kita tambah 2 lagi. Satu, dua chain, kemudian buat 2 disi lagi. Okey. Okey, kemudian kita
slip stitch. Okey, kita dah dapat 2 baris. Okey, yang ni kita akan slip stitch sampai ke lubang bahagian sini sebab kita akan mulakan daripada pucu. Okey, kita mulakan buat slip stitch 1 2 3 4 5 6. Okey. Nampak dia punya slip stitch tu dia akan sama macam yang ni. Jadi kalau kita pandang takkan nampak kita punya slip stitch tu. Padahal dekat sini dia berganda tau. Tapi bila kita buat teknik slip stitch, dia akan menutupi lah yang bawah tu. Jadi dia akan nampak sama. Itu fungsi slip stitch. Okey, kita naik 3 chain dan kita akan mula buat 2 DC. Okey, buat 2 chain, buat 2 DC lagi. Okey, kemudian kita buat setiap satu DC. Okey, 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita buat lagi 2 DC untuk dekat dalam lubang chain tu sebagai penambahan. Okey. Okey, kita buat 2 sini, 2 sini, kemudian 2 sini dan 2 sini. Okey, kat tengah dia kita buat 2 chain. Okey, 2. Kita buat lagi 1 2. Kemudian buat 1 DC di setiap DC. Okey, yang atas ni jumlah semuanya ialah 12. Okey, 2 4 6 8 10 12. Jangan terlebih ataupun terkurang sebab setiap kiraan tu hendaklah cukup ya. Kalau tak nanti bakul telur ni akan jadi sengit lah. Dua, 3 4 5 6 7 8. Okey, kat sini kita buat 2. Dan ulang balik 2 chain. Dan sama juga masukkan 2 DC lagi. Okey. Kemudian tusuk DC, 1 DC di setiap lubang sampai kita ke bahagian pucu. Okey, 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita tambah lagi dekat sini 2 macam biasa. Jangan lebih ataupun kurang.
Okay, buat 2 chain dan buat lagi 2 DC. Okay, kita ulang balik 1 DC di setiap lubang. Okay, ini dia agak sikit ketat sebab kita dah double tadi dengan slip stitch. So kita tarik slow-slow. Kadang benang ni pun dia degil juga ya. Bukan orang je degil, benang ni pun degil. Kita nak kena kuatkan sikit tolak tu supaya dia lepas ke bawah, sebab dekat bahagian slip stitch tu dia akan jadi agak tebal sikit lah daripada biasa. Sebab tu dia susah sikit kita nak tarik, sebab dia dah kemas kita slip stitch tadi. Okey. Okey, dah lepas bahagian susah. Tapi kat sini saya salah masuk lubang pula. Tak apa, kita buang balik. Kita akan buat di lubang yang bahagian bawah supaya dia tak nampak sengit. Okey, situ. Kadang kita mengait ni pun ada masa salah juga. Bukannya kait terus nak jadi ya. Ada je halangan dia. Tak apalah, kita buat pelan-pelan. Nak kena sabar, mengait ni memang nak kena sabar. Kalau tak memang stres. Tambah pula kalau buat tu kita ingat dah jadi tapi nak kena buka balik. Okey, sekarang dah okey. So kita kira 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, cukup. Saya slip stitch di sini. Okey, sekarang kita akan slip stitch lagi sebab kita nak ke bahagian dia punya hujung. Kita akan mulakan di bahagian hujung sini ya. Okey. Okey, boleh nampak? Okey, ni dah siap untuk tapak. So kita akan buat lagi untuk bahagian atas 3, buat 2 chain, 2 DC, 2 chain. Kemudian kita akan buat yang ni untuk naikkan dia punya badan. Kita buat dekat sini. Okey, kat sini kita dah ada 2. Okey, kemudian kita akan ambil 1 di sini, 2, 3, 4. Kita akan hanya ambil 4 dan kita akan tinggalkan juga 4 dan kita sambung di bahagian sini 4. Okey, perhatikan. Nak kena tengok betul-betul ya yang ni sebab dia nampak je mudah sebenarnya. Tapi agak sedikit renyah lah kita nak buat. Okey, kiraan nak kena cukup, tak boleh lebih ataupun kurang. Okey. Ni 2, saya dah kira dengan yang ni ketiga. 4, 5 dan 6. Okey, kita hanya ambil 4 di sini dan kita tambahkan 2 di sini. Okey, cukup 6. Kemudian yang ni baris ni untuk bahagian kita dah naikkan body. Kemudian kita akan skip 4 lubang iaitu 4 DC. Okey, 1, 2, 3, 4. Kita ambil di bahagian ke-5. Ke-5, okey, kita slip stitch. Kita ambil kat sini pun 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, perhatikan. 2, 3 dan 4. Okey, kemudian kita buat lagi 2 DC dalam sini. Sama step macam yang sebelumnya. Okey, nampak dia dah membentuk
bucu kita nak buat dia jadi bentuk 4 segi. Okey, buat 2 chain. Kita buat 2 DC lagi. Okey, nampak? Okey, kita buat lagi 4 DC kat sini. 1 2 3 4. Okey. 2 4 6. Okey, kita skip 4 DC, kita ambil di lubang yang sini. Oops, terlucut pula dia. Jarum ni dia agak ringan, jadi mudahlah terlucut. 1 2 3 4. Okey. Dan kita akan buat penambahan dekat dalam ni 2 DC. Dan 2 chain. Kemudian 2 DC lagi. Okey. Nampak dia dah mula membentuk 4 segi ya. Okey, kita buat lagi teknik yang sama juga. Okey, 1. Saya tak boleh buat perlahan sebenarnya. Tu yang cepat tercabut tu. Sebab biasa kita buat laju. Kalau slow dia memang terlucut. 2 3 4. Okey, saya akan skip 4. 1 2 3 4 dan kita ambil di nombor yang kelima. Okey, buat 4 di sini. Step dia sama, dalam satu baris tu sama je. Sampailah kita habis satu pusingan. Okey. Kemudian kita tambah 2 DC dalam bucu. Buat 2 chain dan 2 DC lagi. Kita buat 4 DC kat sini. 1 2 3. Okey, 4 dah cukup. 6. Okey, saya skip 4 DC dan saya ambil di bahagian yang ke 4 dari tepi ya. Tak kemas, buka balik. Inilah saya, kalau tak puas hati memang saya akan buka lah. Saya tak suka tengok yang lubang-lubang tu. Kecuali pattern tu dah memang kat situ lubang. Itu dah memang besin dia. Kalau kaitan kita berlubang tu tak kemas, saya tak boleh tengok. Nampak macam tak puas hati sangat. Kita ni cerewet. Nak tu yang cantik je. Okey, dah siap kat sini. Saya slip stitch. Dan kita dah dapat dia punya bentuk 4 segi. Ya, kalau boleh nampak. Okey, dia dah menaik ke atas. Dah bentuk bucu ya. Okey. 1 2 3 4. Okey, dia dah membentuk. Okey, boleh nampak. Okey, kat sini saya nak slip stitch dulu. 1 2. Okey, kat sini saya nak buat warna yang berlainan. Saya nak gunakan saya nak gunakan warna putih supaya nampak dia punya corak tu jadi macam belang-belang Okey, saya akan ambil warna putih. Okey, kita lebarkan sikit dia punya ni, lebihan ni dia. Kita panjangkan sikit, so kita masukkan je.
Okey, lain orang, lain cara dia. Tapi inilah cara saya untuk buat yang paling simple. Okey, tarik dulu bagi kemas. Kemudian kita akan buat dekat sini 3 chain. 2, 3. Okey. Yang ni kita kepitkan dekat celah-celah kita kait tu. Okey. Okey, dia berbelit, so kita letak dia dulu kat atas, macam tu. Benang ni nak kena kontrol juga, takut dia bersimpul dengan yang lagi satu. Okey, 2 chain. Kita buat lagi 2 DC. Okey, 2. Kemudian kita ambil dekat sini 4 juga macam tadi. Kita nak 6 tepi sini, 6 tepi sana. Kemudian dekat tengah tu tetap kita tinggalkan 4 DC ya. Okey, untuk baris ni kita akan ambil 2 kanan dan 2 kiri. Yang penting kiri kanan tu dia cukup 6. Okey. Okey. 2, 4, 6. Okey. Yang ni kita buang ya, kita gunting dulu. Dah tak ada apa-apa dah ni. Dia dah tersorok dalam tu, kita buang. Okey. Dah 6 kat sini. So, kita akan tinggalkan kat sini 2 dan dekat sini 2. Okey, kita akan langkah ambil di lubang yang ketiga. Macam tu. Okey. 3, 4. Okey, kita akan tambah dalam ni 2 DC. Kemudian kita buat 2 chain dan tambah lagi 2 DC. Kemudian kat sini kita buat 4. Sama je step dia. 2, 3, 4. Okey, 5. Okey, 2, 4, 6. Kemudian kita tinggalkan dekat sini 2. Sini pun 2. Kita ambil di lubang yang ketiga. So kita tambah lagi 2 kat sini. Okey, kita buat 2 chain. 1, 2. Tambah lagi 2. Ulang lagi step yang sama. 4 DC. 1, 2, 3, 4. Okey, 2, 4, 6. Okey, kita tinggalkan 2 dekat sini dan 2 dekat sini. Jadi kita ambil di lubang yang ketiga. Satu, 2, 3, 4. Okey, kita buat lagi dalam ni 2 DC.
kita buat 2 chain, kemudian 2 DC lagi, kemudian buat 4 DC, 1 2 3 4. Okey, kemudian kita buat lagi 1 2 3 4, kita tinggalkan dan kita sambung di nombor 3. Okey, ni tak kemas, kita buka balik, kita kait semula bagi kemas. Okey, 1 2 ni yang bahagian slip stitch, memang dia akan jadi susah sikit kita nak tolak sebab dia tebal. Okey, 2 3. Saya buka balik, saya tak puas hati. Okey, patutnya di sini. Okey. Okey, kemudian benang yang ni kita kena tarik naik sekali ya, supaya dia ikut kita menaik lah. Okey, kita slip stitch dulu. Yang ni pun kita slip stitch untuk ke bahagian bucu ni. Okey, kita buat 3 chain. Saya nak buat 2 baris ya. Ini 2 baris. Nanti yang tu pun 2 baris. Okey, kita buat 2 DC. 2 chain. 2 DC lagi. Kita buat 4 DC. Ke 4. Okey, kita tinggal 2 sini, 2 sini. Dan kita ambil bahagian tepi yang nombor 3. Okey, sini 2. Sini 2. Ini 2. Okey, teruskan buat teknik yang sama sampai habis satu baris. Okey, ni saya dah slip stitch dan saya nak gantikan warna benang ya. Okey, untuk baris seterusnya ulang sehingga dapat 6 baris. Maknanya ni saya buat, okey, daripada sini kita tinggalkan 3, 1 2 3. Okey, 3. Jadi ni saya dah buat 3. Maknanya ulang lagi 3 baris ya. Kita nak
6 baris selepas baris yang ketiga ni. Okay, ni 1, 2, 3. Okay, daripada sini kita akan buat 3 baris lagi lah. Okay. Okay, 1 saya nak buat 3 chain. Okay, cara dia tetap sama macam tadi. Kita buat 2 risi, 2 chain, kemudian 2 risi, okay, kemudian buat 4 di sini, 4 risi, 1, 2, 3, 4. Okey, kita akan tinggalkan 2 di sini dan 2 di sini, kita ambil di lubang yang ketiga. Cara daripada bawah sampai atas sama je ya. Okey. Okey, kita tambahkan 2 di sini. Kemudian 2 chain. Buat lagi 2 lisi dalam lubang sama. Okey, ulang teknik ni sampai habis 1 baris. Okey. Maknanya buat lagi 1, 2, 3. Lagi 3 baris. Kita akan buat 6 baris seperti ni ya. Okey. Okey, kat sini saya dah sampai baris yang ke-6. Okey, saya dah tukar balik warna benang. So, warna putih ni saya dah tak pakai. Jadi, saya gunting lah. Okey. Okey, sekarang saya dah siapkan. Okey, inilah rupa dia. Bakul telur granny kita. Okey, dekat sini akan ada 4 bucu. Jadi kita akan lipat macam ni ya, untuk kita bentukkan dia punya tangkai. Okey, kita akan buat dia punya tangkai. So kita lipat dia macam ni. Jadi dia akan nampak bentuk bakul lah. Okey. Okey, kita buat tali dulu, buat sebanyak 30 chain. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, kita betulkan kedudukan tali ni dan kita akan slip stitch di bahagian sini. Okey. So kita slip stitch. Okey, nampak dia dah bentuk tangkai ya. Okey, kedudukan tali ni jangan terbelit ataupun terpusing ya, nanti susah kita nak bentuk. Okey, kita buat kat sini di setiap lubang 1 SC sampai pada bahagian bucu sini. Okey, buat 1 SC. Okey, 1 SC, 1 SC. Satu SC,
Ini pun satu SC. Satu SC dan sampai ke lubang sini. Okey, kita akan buat 30 chain lagi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 25 26 7 8 29 30. Okey, betul kan? 30 dan kita akan slip stitch di bahagian sebelahnya. Okey. Okey, boleh nampak kat sini dia dah membentuk tangkai ya. Okey, kita teruskan. Okey, ni saya dah buat SC sampai bahagian ni. Okey, kemudian dekat lubang tangkai ni nak buat SC boleh, nak buat HDC pun boleh. So kat sini saya nak buat HDC. Jadi saya akan cucuk di lubang ni. Satu lubang, satu HDC. Okay, kita buat satu lubang, satu HDC. Okey, teruskan buat satu lubang, satu HDC. Ya, sampai ke bahagian hujung lagi satu. Okey. Ni rupa dia ya. Buat sampai habis bahagian sini. Okey. Buat yang HDC ni dalam setiap lubang sampai ke bahagian sini. Kemudian dekat sini buat satu lubang setiap SC, ulang balik satu HDC dalam setiap lubang. Kemudian sampai sini buat lagi SC tu satu SC setiap lubang sampai kita slip stitch. Okey, ni saya dah sampai ke bahagian last. Okey, saya nak slip stitch dekat sini. Okey, buat satu chain, kemudian kita potongkan benang. Okey, kita dah siap untuk bahagian tali ya, bahagian tangkai. Okey, macam inilah rupa dia. So saya nak selitkan dulu yang lebihan ni supaya lebih kemas. Kita selit-selit je kat celah-celah ni. Okey, selit banyak kali sikit supaya dia tak tercabut. Okey. Okey, kita dah boleh potong benang ya. Okey. Okey, inilah dia rupa bakul granny kita. Okey, nampak dia punya hasil Okey, kalau kita buat satu color dia akan jadi macam ni lah. Okey, nampak beza dia. Okey, kita nak buat tali untuk butang ya. Okey, tali butang kita akan ambil di bahagian, okey, saya nak letak yang mula ni dekat bahagian belakang. So yang ni kita letak depan, kita ambil di bahagian sini. Kat tengah ni untuk buat dia punya tali butang. Okey, kita ikat supaya dia kukuh Okey, kemudian kita kait kat sini. Buat
12 chain. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey. Kemudian kita betulkan tali dan kita akan slip stitch dekat yang sini. Okey. Kita buat satu chain dan kita potong. Okey. Dah potong. Kemudian yang ni kita selitkan je dekat celah ni. Okey. Kita selitkan je kat situ. Okey. Okey, satu lagi kita selit dekat sini. Okey, kemudian kita potongkan benang. Okey. Okey, dah siap dah kita punya ni. Okey, nanti butang tu boleh jahit dekat sini. Saya tak boleh nak jahit sebab jarum saya tak tahu mana letak. So, saya kena cari jarum tu dululah. Okey, nanti boleh jahit dekat sini ya. Okey, letak butang dekat sini. Okey, macam yang saya tunjukkan pada video yang dah lepas, macam mana cara jahit butang, nanti lekatkan dekat sini ataupun dekat bahagian bawah ni. Okey, kat sinilah senang kan. Okey. Okey, inilah dia rupa kita punya bakul telur bentuk granny. Okey. Saya ada telur kat sini, kita masukkan ya. Okey, dan nanti kita akan kancing dekat sini. Okey. Okey, kita dah siap. Bakul telur bentuk granny kita. So, ni bahagian tapak ya. Okey, sampai sini dulu kita punya perkongsian untuk kali ni. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi di next video. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Ingat, siapa yang belum melanggan, bolehlah langgan untuk sama-sama dapatkan video-video saya yang terbaru nanti. Okey, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.